Assalamualaikum, welcome back to Zaf channel guys. Hai, apa khabar semua geng-geng puaka sekalian. Aku ucapkan selamat datang dalam malam puaka. Especially kepada yang baru subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab korang sudi subscribe dan tengok muka aku ni. So sebelum aku mulakan kisah malam puaka, aku just nak bagi tahu korang, malam ni kita masih lagi berada di Pulau Pinang. Sebab apa berada di Pulau Pinang? Sebab aku nak berkongsi pengalaman aku sendiri berada di salah satu muzium yang paling besar dekat Asia Tenggara ni guys. Cumanya sebelum aku terlupa, kisah pada malam ni ada berkenaan dengan perang-perang sikit. So apabila cakap pasal perang ni semua, berapa ramai antara korang yang main game PUBG? Yang memang kalau tak game PUBG pun yang memang gamer lah. Sebab apa? Sebab aku ada satu produk terbaru yang dikeluarkan oleh Blackstone guys. Ini produk dia yang dipanggil GX1 Mark II. Abang Zaf, apa GX1 Mark II ni kan? Nama macam Iron Man je. Benda dia pun memang macam Iron Man ke? Sebab dia tulis kat sini 3-in-1 Type-C Gaming Audio. Dia dah memang tulis spesifik dah, gaming audio. So memang buat untuk game lah. Sebab apa aku cakap benda ni menarik dan aku nak share dengan korang? Sebabnya, ni dia. Nampak? Kecil je guys bendanya. Nampak ni? Besar tapak tangan je. Sebab apa benda ni menarik? Sebab benda ni menyenangkan kerja kau. Especially kalau korang ni yang jenis travel macam aku, suka berjalan, suka merantau sana sini, tetapi nak main game, kan gamer ni kan tak boleh. Kalau tinggalkan dia jadi macam tak boleh. So benda ni memang teramat mudah. Dah lah dia kecil, senang je, korang boleh simpan dalam poket. Yang lagi best, dia compatible dekat iPad boleh, dekat iMac boleh, mobile phone pun boleh. Sebab dia guna Type-C guys. Nampak tak Type-C? Dia yang bestnya benda ni, okey lah, berbanding benda-benda lain lah kan, yang banyak jual dekat luar sana tu kan, benda ni teramat murah, RM50 ke bawah je. Korang boleh dapat kat Shopee dalam RM46 macam tu lah. Aku tinggalkan link dekat bawah kalau korang nak beli. Dan apa yang menarik, okey, dia support fast charging guys. Okey, semua Type-C. Dia bukan charge biasa-biasa. Kalau korang ada iPhone yang support fast charging ke Samsung ke apa kan, yes, dia support. Dan benda ni korang boleh lekat kat belakang phone je. Tu yang menarik. Korang boleh main straight away. Korang boleh charge sambil main. Bukan sekadar charge sambil main je guys. Korang boleh cocok audio juga. Dia ada 3.5mm headphone jack. So korang boleh charge, korang boleh cocok headphone, dan audio dia bila korang pakai benda ni, trust me, dia upgrade. Terutamanya yang kaki gaming, dia memang boleh upgrade sebab dia direka khas untuk semua yang kaki game. So kalau korang nak dapatkan benda ni daripada Blackstone GX1 Mark II ni, memang menarik. Aku tinggalkan link dekat bawah. Korang tekan, korang boleh pergi beli. Dan aku rasa korang akan enjoy lah main game dengan adanya benda ni. Alright, tak nak lengah masa, kita teruskan dalam malam puaka guys. Baru-baru ni guys, aku pergi bercuti dekat Pulau Pinang. Hari Sabtu hari tu aku pergi bercuti kat Pulau Pinang lah. Niat dekat hati ni nak pergi makan, nak enjoy makan. Sebab aku rasa majoriti antara kita kalau pergi Pulau Pinang memang nak enjoy makan lah. So aku tibailah segala nasi kandar, nasi dalca, mi sotong, apa semualah, air sarbat lah, pasembok apa semua kan. Sebab banyak antara kita kalau pergi Pulau Pinang je, sama ada nak enjoy makan, lagi satu dengan pantai dia yang cantik kan, dekat Feringgi tu, dekat dengan Hard Rock tu, kalau lepak pula tepi pantai tengok orang main jet ski, memang layan gila lah. Tetapi apabila aku sampai je dekat Penang tu, pada satu hari ni aku macam carilah tempat-tempat menarik. Ada ke tempat menarik kat Penang kan? Tiba-tiba aku terjumpa, aku tak pernah sangka, ini first time tau, aku tak pernah sangka
Rupanya dekat Penang ada muzium yang dah lebih 90 tahun. Dan merupakan muzium yang terbesar di Asia Tenggara, guys. Bila aku tengok macam tu, lepas tu nampak pula muzium ni bukan biasa-biasa, guys. War Museum ataupun muzium perang. Jadi apabila jatuh aku first, secara jujurnya aku tak ada letak harapan yang tinggi tau. Sebab bagi aku typical lah kan muzium. Aku dah pergi banyak dah muzium. Tetapi muzium ni lain sikit, guys. Sebab muzium selalunya kita akan fikir, okey, satu building, kau masuk je entrance, okey, buka pintu, lepas tu semua ada pameran kan. Kalau tak pun barang-barang klasik ataupun zaman dulu dia letak dalam kaca tu, kau tengok daripada luar je kan. Kadang-kadang barang yang dalam kaca tu pun kau tak tahu betul ke tak. Kadang-kadang beli kat Uptown ke, dia letak je sebagai replika apa semua, kau pun tengok, oh inilah Hang Tuah punya ni semua. Cumanya muzium perang ni dia bukannya dibina khas untuk dijadikan muzium, tetapi dia adalah peninggalan kubu pada Perang Dunia Kedua, guys. Kubu apa? Kubu tentera British. Okey, aku cerita sejarah sikit lah. Muzium ni terletak, kalau korang menghala, dia bukan menghala ke bandar. Dia bukan dekat area Georgetown ke Feringgi. Dia lebih kepada di belah barat daya Pulau Pinang. Kalau korang menghala ke Teluk Kumbar tu, sebelum sampai Teluk Kumbar tu lagi, korang dah akan nampak satu tempat yang dinamakan Batu Maung. Muzium ni berada betul-betul dekat atas Bukit Batu Maung tu, guys. So first time aku pergi tu, kalau korang yang mana tak pernah pergi, korang akan macam aku lah. Sebab muzium ni korang tak akan sangka pun di sebalik, sebab depan tu sebelum korang nak masuk menghala ke muzium tu, depan tu dia ada perumahan housing area yang baru tau. Macam modern sikit. Lepas tu dia ada naik bukit apa semua kan. Aku dah macam biar betul kan. Sampai kan aku first time pergi tu, niat di hati nak U-turn dah. Sebab aku fikir salah ni. Tetapi bila tengok waste, macam betul. So aku reda je, aku teruslah masuk naik atas ke dalam hutan. Boom, tiba-tiba nampak tu dia punya besar War Museum. So apabila sampai tu, perasaan aku first macam okey, aku tak expect pun muzium dia macam ni. Entrance dia lain daripada lain sikit kan. Lagi pula dah lah lain daripada lain, punya besar. Korang kalau tak nampak tu tipu lah. War Museum sebesar-besar alam. Lepas tu di dalam hutan apa semua. Aku dah macam ini aku rasa boleh jadi menarik ni. So aku pun okey lah, masuk. Apabila masuk sahaja, bayaran yang dikenakan untuk aku berdua time tu, so seorang RM20. Jadi dua orang RM40 lah. Dan dia adalah explain sejarah sikit. Sejarah ni aku nak kongsi dengan korang. Apa sebenarnya War Museum ataupun muzium perang ni? Okey, dikatakan muzium ni ataupun kubu tentera British ni dibina pada tahun 1930-an semasa Perang Dunia Kedua, guys. Pihak British apabila dia turun ke Malaya, especially ke Pulau Pinang, untuk kuatkan diorang punya pusat jajahan, kenapa diorang pilih Batu Maung ni? Kenapa diorang tak pilih dekat tu Georgetown? Kenapa diorang tak pilih dekat Feringgi apa semua? Sebab kalau korang berada di atas puncak ataupun dekat muzium Bukit Batu Maung ni, korang akan nampak dua jambatan Pulau Pinang daripada atas ni. Dan yang paling best, korang akan nampak Selat Melaka. Kenapa British pilih Bukit Batu Maung untuk dijadikan kubu pertahanan? Kerana semasa Perang Dunia Kedua tu, Selat Melaka menjadi laluan utama untuk tentera Jepun ni kalau nak attack, ataupun tentera daripada mana-mana lah, kalau nak masuk ataupun nak serang Pulau Pinang, pihak British dah boleh nampak dah. Sebab laut-laut utama semua, Bukit Batu Maung ni semua boleh nampak. Sebab itulah British pilih Bukit Batu Maung ni untuk dijadikan pusat pertahanan daripada diserang musuh. Tetapi pada tahun 1941, semasa pihak British dah bersedia dah, diorang dah teramat yakin Jepun akan serang melalui laut, diorang tak pernah terfikir pun Jepun dia ubah strategi. Diorang tak pernah terfikir rupanya Jepun akan masuk ke Pulau Pinang melalui jalan darat, guys. Dah lah jalan darat, bukan biasa-biasa pula tu. Jepun boleh tewaskan tentera British dengan naik basikal je, guys. Dia berkayuh basikal, cucak masuk kat Pulau Pinang tu. Dan kenapa pihak Jepun pakai basikal? Bukannya sebab hashtag hobi kami mahal ke, bukannya sebab tak mampu, tetapi basikal ni memudahkan perjalanan diorang. Sebab dulu ada setengah tu, apabila diorang ikut jalan darat, kadang-kadang kena lalu sungai. Bila lalu sungai, diorang
diorang boleh angkat je guys basikal tu, letak di atas bahu, cross dulu sungai, lintas sungai. Lepas tu dah sampai darat balik, diorang boleh sambung kayuh. Kalau bawa motor contoh RZ apa semua, kau gila nak letak atas ni. Oi, belum apa-apa, bukan kalah perang, mati orang, patah riuk badan nak angkat RZ. Dan lagi satu sebab apa naik basikal Jepun ni, come on lah, pandai lah kan. Even sekarang pun kita tengok Jepun advance. Daripada dulu lagi dah advance. Sebabkan basikal tak ada bunyi yang kuat. Seperti kenderaan lain bunyi exhaust apa semua kan. So senang untuk diorang secara senyap untuk menyerang tentera British pada masa tu. Jadi nak dipendekkan cerita, pihak Jepun apabila serang daripada darat, pihak British tak sangka pun diorang dapatlah conquer. Lepas tu British, tak boleh, I surrender. Tempat tu diambil alih oleh tentera Jepun selepas pihak British gagal untuk mempertahankan kubu tu. Apabila pihak Jepun dapat tewaskan tentera British dan ambil alih kubu pertahanan tu, diorang tak gunakan tempat tu sebagai kubu pertahanan, tetapi pihak Jepun gunakan tempat tu sebagai pusat tahanan. Pusat tahanan apa? Pusat tahanan banduan-banduan askar ataupun bekas-bekas askar pihak musuh yang diorang dapat tangkap, diorang jadikan tempat tu sebagai penjara guys. Dan selain daripada nak sumbat askar-askar pihak musuh ni dekat penjara tu, diorang tangkap juga penduduk-penduduk di sekitar situ, di sekitar Pulau Pinang tu yang mana tidak menyokong Jepun pada masa tu. Yang mana belut apa semua diorang sumbat dalam tu dan diorang seksa kau-kaunya. Bukan sekadar korang nama lah kan seksa apa. Seksa yang teruk-teruk. Diorang siat kulit, diorang ambil pipe ni, air sumbat dalam mulut sampai perut kau kembung apa semua. Lepas tu diorang baringkan kau, diorang pijak sampai air tu terkeluar balik. Gila teruk punya Jepun ni perangai dia. Sampaikan bukit tu, kalau penduduk tempatan panggil bukit tu bukit hantu. Sebab apa bukit hantu? Sebab Jepun ni perangai macam hantu. Dah lah perangai macam hantu. Situlah tempat tentera Jepun ni penggal kepala, bunuh orang apa semua. Memang kejam gila lah. Jadi selepas saja tamat Perang Dunia Kedua, Jepun apa semua dah tak pakai dah tempat tu. Kubu tu terbiar selama 60 tahun. 60 tahun tak ada seorang pun yang tahu dekat Bukit Batu Maung tu adanya kubu tu, termasuklah kita ni. Sehinggalah owner ataupun pemilik muzium tu sekarang, Encik Johari, selepas 60 tahun dia jumpa kubu tu dan dia gunakan duit sendiri untuk jadikan sebagai muzium perang. Macam mana yang kita tengok sekarang ni, kalau kita pergi macam mana yang kita tengok, itulah apa yang Encik Johari jumpa. Tidak tersentuh. Dan muzium ni dah lah tak tersentuh, dalam keadaan asal. Hampir 90% bangunan ataupun artifak dalam tu adalah daripada zaman Perang Dunia Kedua dulu. So aku boleh cakap muzium ni lain daripada lain sebab korang apabila pergi je muzium ni, korang boleh tengok sendiri peninggalan-peninggalan yang pihak Jepun dan tentera British tinggalkan kat kubu tu. Memang macam mana yang diorang tinggalkan, itulah yang korang akan tengok. Tu yang menariknya muzium perang ni guys. Jadi apabila aku sampai je masuk ke dalam muzium tu, okey, dekat kaunter tiket tu ada seorang pakcik ni tau. Seorang pakcik dalam lingkungan 50 tahun lah. Dia lah yang jual tiket kat aku. Dia jual tiket, lepas tu dia lah yang ceritakan sejarah Bukit Batu Maung muzium ni apa semua kat aku lah. Lepas tu aku terus masuk, dah beli tiket semua, aku masuk ke dalam. Lepas tu dekat dalam tu dia ada lah, korang akan nampak dulu, ada sejarah-sejarah, peninggalan-peninggalan surat, peninggalan gambar apa semua kan, zaman dulu apa semua. Dekat salah satu gambar tu, tiba-tiba orang rumah aku, wife aku perasan. Dia cakap, cuba you tengok gambar ni. Ini bukan pakcik yang jual tiket tadi ke? Lepas tu bila aku tengok gambar tu, dia tulis kat bawah tu, Encik Johari. Alamak, korang nak tahu tak? Betapa untungnya aku, rupanya orang yang jual tiket dekat aku pada masa tu, dan orang tu yang explain kat aku sejarah tempat ni, aku tak pernah expect dia adalah pemilik ataupun dia founder tempat tu guys. Dia lah Encik Johari rupanya yang aku cerita tu. Dia yang jumpa muzium ataupun kubu tu, dia jual tiket. Aku mana nak expect. Itu aku frust sikit aku kecewa sikit sebab kalau lah aku tahu dia owner, aku akan interview, aku akan borak panjang lagi lah. Cumanya, yalah, kalau kau pergi muzium, kau pernah ke sangka owner tempat tu, dia yang akan jual tiket? Itu je aku respect tentang Encik Johari ni. Dan terima kasih sebab memberi layanan yang baik sepanjang aku berada kat muzium tu. Tak nak cerita pasal tu dah.
cerita pengalaman aku sewaktu masuk dekat museum ni. So sepanjang perjalanan aku tengok salah satu peninggalan tentera British dan Jepun ni, dia ada beberapa terowong rahsia ataupun terowong emergency aku boleh cakap. So apabila pihak British pada masa tu diserang oleh tentera Jepun dari arah langit, dari naik kapal terbang kan, pihak Jepun serang daripada udara, pihak British ni dia ada beberapa terowong rahsia, emergency escape punya tempat lah. So kalau kena serang ke apa, dia boleh masuk terowong tu, dan aku berkesempatan untuk masuk dekat salah satu terowong tu. Dan kalau korang nak tengok, memang seram. Aku tak tahu macam mana aku punya telur boleh keras, aku boleh masuk gentle je seorang. Tetapi kalau korang berani, aku rasa korang patut experience, cuba sendiri pengalaman masuk terowong yang agak sempit, tetapi kita akan dapat satu perasaan ataupun satu feel, wow, betapa takutnya pada zaman dulu. So kalau korang nak tengok, okay, jom kita playkan footage dulu. Guys, ni terowong dia. Korang tahu besar mana? Besar ni je. Okay, jom kita try. Bismillah. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebabkan cahaya hala ke aku, jadi aku tak nampak tau. Lepas tu korang tengok. Okay, bismillah. Tengok, gelap dia. So basically aku muat-muat je ni. Kalau korang nampak. Right. Okay, so aku rasa ni petak je ni. Okay, aku rasa dia just petak macam tu. Right, lepas tu tu jalan keluar. Tapi agak scary juga sebenarnya. Macam seram gila kan. Memang kecil gila. Aku cuak ke. Aku memang takut gila time tu. Tetapi sebab yang kita nak experience sendiri kan, bayar pun tiket dah RM20, takkan kau tak nak experience kan benda-benda macam tu. Dan dekat dalam tu juga ada satu bilik penyimpanan senjata. Semua ni guys, semua ni dekat bawah tanah semua ni dekat terowong bawah tanah. Jaranglah bangunan diorang tempat penyimpanan senjata, tempat bilik perbincangan apa semua kat bawah tanah sebab kalau kat atas bahaya. Buatnya tiba-tiba pihak Jepun nampak, dia bom, pisang, tak jadi apa. Dekat situlah korang boleh nampak, okey, ada penyimpanan senjata, tempat dia orang letak dia orang punya senapang, tempat dia orang letak dia orang punya boot perang apa semua kan dekat bawah tu. Dan dia ada juga akses satu terowong yang 7 meter kau kena merangkak dan 9 meter naik ke atas. Cumanya apabila aku masuk terowong tu tak gelap. Tetapi nak naik 9 meter, dalam otak aku 9 meter tinggi ke kan? Memang tinggi. Aku takut gila. Aku pisang. Tak jadi naik. Aku tengok je, alamak. Tak jadi naik. Cumanya kalau korang yang berani, adalah aku nampak 2-3 orang yang datang situ naik dekat atas tu. Cantik lah. Korang boleh naik, korang boleh tembus kat atas tu. Tetapi siapa yang pergi, berhati-hati. Sebab bagi akulah, diorang tak sediakan harness ataupun tali keselamatan. So kalau korang naik yang 9 meter tu, aku harap korang kena make sure yang korang ni larat ataupun kuat. Kalau tak, jangan guys. 9 meter kalau jatuh ke bawah, pisang. Aku tak nak korang pula reka sejarah kat situ. Selain daripada tu, apa yang aku perasan adalah dia ada satu terowong. Okey, satu terowong ni dia kena bayaran lain. Bayaran dikenakan sebanyak RM25. Kenapa RM25? Sebab terowong ni dalam dia 100 meter. Bukan 9 meter dah, 100 meter. Cumanya yang 100 meter ni adalah harness dan tali keselamatan yang macam kau pergi panjat gunung tu, ada orang akan turunkan kau. Korang kena bayar RM25 dan apabila korang dah selesai saja, korang akan dapat satu sijil. Sijil apa? Sijil yang korang dah berjaya turun dekat bawah tu. Dan kenapa dia orang kasih sijil? Sebab ini sebab dia.
Korang bukan terowong 100 meter tu kan, korang turun ke bawah 100 meter tu bukan kosong-kosong guys. Terowong tu dikatakan tempat selepas saja Jepun ni penggal kepala rakyat ke kan, pihak tahanan ke apa, dia akan campak kepala orang dalam tu. So kalau korang turun bawah tu, berdoa banyak-banyak lah mana tahu, aku tak nampak dalam footage tu, mana tahu nampak tengkorak ke apa bawah tu, korang redha je lah. So aku pun teruskan perjalanan. Okay, adalah kawasan tempat dia letak dia punya meriam, tempat yang dulunya letak bateri tu bukan bateri phone, ni bateri tempat yang ni tembak punya, kira menghala ke laut, yang machine gun yang besar gila tu, boom 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 boom, untuk tembak para musuh. Dekat situ adalah peninggalan dia kat situ kan. Cumanya sebelum apa-apa aku just nak beritahu korang, kalau korang pergi museum ni, korang janganlah pakai macam aku. Time tu aku pakai bodoh betul. Aku pakai macam nak jalan kat PVU. Sebab museum ni dah lah, dia outdoor. Dia outdoor, dia bukan indoor Dia betul dekat dalam hutan. Korang kalau yang pergi sini, tolonglah jangan pakai macam nak pergi shopping ke apa kan. Korang pakailah baju yang macam korang nak pergi bersukan ataupun nak pergi hiking. Nak pergi hiking lagi better lah, sebab dia banyak turun naik bukit. So memang lenjun, korang memang akan gunakan banyak tenaga. Selepas je aku pergi tengok meriam yang menghala ke pantai, tengok tempat diorang penyimpanan senjata apa semua, aku pun meneruskan perjalanan naik ke atas tempat tinjau ataupun menara tinjau. Okey, menara tinjau ni sewaktu British masih menggunakan kubu tu, askar ditugaskan untuk naik ke menara tinjau ni untuk tengok sama ada pihak musuh datang daripada arah laut. Dan kalau korang naik ke atas ni, korang akan nampak dua Jabatan Pulau Pinang dengan begitu jelas, sehingga kan korang akan nampak juga Selat Melaka guys. So memang kawasan yang teramat strategik waktu Perang Dunia Kedua tu. Kenapa ataupun sebab utama British ambil kawasan Bukit Batu Maung ni untuk dijadikan kubu. Bila korang tengok, korang boleh faham lah why. Sebab cantik gila view kat atas tu. Tetapi sebaik saja aku turun daripada menara tinjau tu, aku pun meneruskan perjalanan ke lagi satu bahagian. Dan bahagian ni okey, dia dah mula seram sikit. Kalau korang nak tahu bahagian apa, di sinilah terletaknya beret-beret askar. Ataupun aku boleh cakap, mana yang korang yang tak tahu beret tu apa, beret tu adalah tempat tidur diorang ataupun camp askar. Dan dia ada 3 bahagian, di mana dia dekat lereng bukit. Yang paling atas menempatkan untuk tentera British, dan bawah daripada beret tentera British tu ada lagi satu beret. Di situ adalah untuk tentera Melayu, dan bawah beret tentera Melayu merupakan beret tentera Sikh. Dan kalau korang nak tahu kenapa diorang buat beret dekat lereng bukit tu, dan kenapa British ambil beret yang paling atas, sebab dia melambangkan kuasa ataupun level dia lebih tinggi berbanding bangsa lain. Korang boleh bayang tak? Time tu pun itulah cara untuk British ni menunjukkan kekuasaan dia orang. Tetapi sebaik sahaja pihak Jepun mengambil alih tempat tu, dia jadikan beret tu sebagai penjara ataupun tempat penyiksaan semua pesalah-pesalah ataupun aku boleh cakap banduan yang Jepun ni tangkap. Tak kisahlah terdiri daripada askar ke, terdiri daripada rakyat biasa ke, orang biasa pun, dekat situlah beret askar itulah yang Jepun gunakan untuk menyeksa orang guys. Jadi apabila dekat situ, jalan dekat area tu, dia memberi satu vibe ataupun satu perasaan yang agak menyeramkan. Sebab kawasan tu pun memang agak menyeramkan. Korang boleh nampak bilik-bilik ataupun beret-beret askar dalam keadaan yang yalah dah berapa puluh tahun terbiar daripada zaman Perang Dunia Kedua dulu. Dia agak suram, suasana pun agak, dia tak macam tempat yang aku tengok penyimpanan senjata semua tu tau. Situ dia ada satu vibe yang lagi-lagi pula bila kau baca apa sejarah yang diorang tampal kat dinding kan, dia ada bagi tahulah bilik ni diguna pakai untuk apa-apa semua, korang lagilah akan rasa seram tau. Jadi ada salah satu beret askar ni, dia merupakan penjara askar. Korang jangan ingat penjara hanya untuk pesalah-pesalah ataupun rakyat biasa dia. Dia ada juga penjara untuk askar Jepun sendiri. Maksudnya kalau askar Jepun ada yang melanggar arahan general diorang, dan waktu ni general diorang adalah General Yamashita.
General Yamashita ni memang seorang yang tegas lah. Even dia buat rule kat camp tu pun memang ketat gila. So kalau ada askar Jepun yang melanggar segala peraturan dia, askar ni akan ditempatkan di dalam penjara tu guys. Tak kisahlah berapa lama, sehingga dimaafkan lah. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang paling lama sebulan agaknya kan. Dan di sebelah saja bilik penjara tu, dia merupakan dapur. Okey, dapur ni bukannya untuk serve ataupun untuk bagi kepada askar-askar yang lain. Dapur ni dibina khas oleh pihak Jepun untuk banduan-banduan ataupun pesalah-pesalah yang dalam penjara sebelah ni. Dapur dia bersebelahan je. Dan dekat dapur ni lah aku mengalami satu pengalaman yang agak menyeramkan. Di mana even kalau korang tengok pun, dapur dia agak dinding semua dah hitam guys. Itu adalah bekas, yalah sebab diorang masak dulu pakai arang apa semua kan. So apabila diorang masak, jelaga tu dah melekat dah. Itu yang menyebabkan dinding kat situ hitam. Sebab dulu guna dapur kayu. Dia tak adalah dapur gas guys, sebab nak masak kan. So guna dapur kayu, sebab itulah dinding kat situ hitam. Sewaktu aku tengah merakamkan dekat kawasan dapur tu, aku pun cakap lah dekat orang rumah aku. Time tu yang aku ada terbau. Aku cakap kat dia spontan je. Aku just cakap, kuat juga bau. Masih ada lagi bau arang kan. Cumanya time tu isteri aku ingat aku just yalah cakap biasa-biasa kan. Rupanya guys, aku dah tertegur selepas aku fikir balik. Sebab dapur tu dah digunakan berpuluh-puluh tahun. So mana mungkin masih ada bau. Dan bau yang aku bau tu adalah bau macam orang bakar sate macam tu lah. Bau-bau arang macam tu kan. Jadi sebab aku dah tersalah cakap, aku pun dah fikir lain macam dah tempat ni. Aku pun beredar lah daripada situ. Dan dekat bersebelahan dengan berek-berek askar ataupun penjara tadi tu, dia ada lagi satu section yang menempatkan, aku rasa camp tahanan jugalah. Kira macam penjara juga, aku tak tahu. Cumanya dekat salah satu bilik tempat yang aku pergi ni guys, menyeramkan juga. Sebab apa? Sebab bilik ni aku tak tahu dia diguna pakai untuk apa tau. Dia pun tak ada tulis dekat dinding tu bilik ni untuk apa. Tapi keadaan bilik ni ataupun camp ni, dia dah lah gelap. Satu gelap, dia memanjang. Dan dekat dalam camp ataupun bilik yang gelap ni, aku nampak ada 2 mayat. Ataupun senang cerita, 2 pocong. 2 ekor pocong. Lagi senang korang nak faham kan. Yang pakai kain kapan tu, satu dalam keadaan tengah duduk dan satu lagi dalam keadaan baring. Tetapi dalam rakaman aku tak rasa aku dapat sebab bilik tu terlalu gelap. Tapi kalau korang nak tahu, dalam bilik tu memang ada 2 jenazah lah aku boleh cakap. Aku tak tahu kenapa, sama ada prop untuk menakutkan orang ke. Cumanya aku tak tahulah, aku susah nak cakap hal tu kan. Tapi kalau korang pergi, korang cubalah cari bilik yang agak misteri ni. Selain daripada berek-berek askar tu, ada lagi satu tempat yang tak kurang seram dia ataupun yang tak kurang kejadian yang berlaku kat kawasan tu ataupun sejarah tempat tu agak menyeramkan jugalah. Sebab dia ada satu kawasan yang agak lapang dan dia ada satu building ataupun bangunan. Sewaktu tentera British dulu, dia pakai bilik itu untuk simpan senjata tau. Cumanya selepas saja Jepun ambil alih camp tu, macam aku cakap, untuk jadikan pusat tahanan, pusat penyiasaan apa semua, segala penyiasaan yang menyebabkan kematian, tak kisahlah daripada segi kelaparan ke kan, mati kena pancung ke, mati sebab penyakit ke apa semua, mayat-mayat ni akan diumban ataupun diletakkan dekat dalam bilik tu. Cumanya kalau korang pergi dalam banyak-banyak tempat ataupun camp ataupun peninggalan bangunan-bangunan yang ada kat situ, cuma tempat penyimpanan mayat ni je yang ada pokok besar guys dekat dalam bangunan tu. Sehingga kan pokok ni, aku rasa salah satu pokok yang paling besar kat situ tau. Dan dia betul-betul dalam bangunan tu, naik ke atas dah pecah dah bumbung. Jadi apabila aku tengok pokok tu yang memang besar betul, ada betul-betul kat dalam tempat penyimpanan mayat, bekas tempat penyimpanan mayat tu, aku jadi tertanya-tanya. Mungkinlah kebetulan kan, dah pokok tu nak tumbuh kat situ kan. Cumanya kenapa dalam banyak-banyak bangunan yang dahulunya digunakan untuk menghumban orang yang mati ni, yang ada pokok besar tu guys. Dan kalau korang perasan, dekat dalam video tu ada kain kuning yang dililit. Aku tak tahulah, wallahualam siapa lilit, untuk apa kan. Wallahualam aku tak tahu. Tetapi
tapi bila aku tengok tu agak menyeramkan juga lah. So dekat bilik tempat humban mayat tu, tempat pokok besar tu tadi, berdekatan dekat situ ada satu tempat yang dikatakan dulunya tentera Jepun ni dia ada seorang general yang kejam tau. Nama dia General Suzuki. Okey, kenapa general ni aku cakap kejam? Sebab dia ni dipanggil Algojo. Algojo tu bermaksud orang yang menggunakan samurai untuk memenggal kepala orang. Kemungkinan besar General Suzuki ni mungkin lah kan, dia ni jenis panas baran. Tak boleh orang buat silap sikit je dia nak pancung. Kiranya dengan General Suzuki ni kau tak boleh nak slow talk lah. Kalau kau lawan je Nippon, kalau kau lawan je Jepun, dia akan penggal terus kepala kau. Jadi dekat kawasan tu lah yang dikatakan yang tempat selalunya kalau si Suzuki ni dapat tangkap dan dia nak penggal kepala orang, dia memang akan penggal kepala orang berdekatan dengan bilik mayat tadi tu. Dia ada satu tempat, dia memang ada tulis lah. Tempat ni dikira famous lah kalau Suzuki ni nak potong kepala orang ke apa. Dalam banyak-banyak tempat tu, ada satu tempat yang agak tak kurang juga seram dia, tetapi lebih kepada menarik guys. Even nama stesen ni pun stesen penyedap. Stesen penyedap tu apa? Stesen penyedap ni contoh dia kalau zaman moden ni Rumah Merah dekat Kuala Lumpur. Siapa pernah pergi? Kalau jawab kat komen memang kantoi lah. Habis lah kan, pisang lah. Stesen penyedap ni, kenapa nama dia macam tu? Sebabnya pada zaman Jepun, apabila Jepun ada pelacur, tak kisahlah yang dia ambil sendiri daripada kawasan bandar ke, sebab dulu kawasan Pulau Pinang tu ada juga rumah merah ataupun pusat pelacuran yang digunakan oleh tentera Jepun untuk pemuas nafsu diorang lah. Cumanya dekat stesen penyedap ni, di sinilah diorang akan letak semua pelacur yang terdiri daripada pelacur ataupun rakyat biasa yang dipaksa untuk menjadi pelacur ataupun pemuas nafsu tentera-tentera Jepun ni. Memang teruk gila guys. Di mana ada sesetengah pelacur tu, apabila bagi diorang dah rogol berkali-kali, diorang dah pakai 2-3 kali apa semua, kalau diorang rasa perempuan ataupun pelacur tu tak boleh digunakan ataupun dah macam boring, diorang akan bunuh ataupun penggal je terus kepala guys. Memang teruk gila. Korang bayang, dah lah jadi mangsa rogol semua tentera Jepun, lepas tu kau dibunuh macam tu je. Memang kejam dan itu tak terhenti kat situ. Aku boleh cakap apabila Jepun take over je tempat tu, di situlah berlakunya banyak kematian. Kematian apa? Kematian yang bukannya biasa-biasa. Okey lah, ada yang mati sebab semula jadi, ada yang mati sebab penyakit, ada yang mati sebab apabila dikurung tidak diberi makan, lalu kelaparan dan mati macam tu je. Dan yang mana family ataupun keluarga yang mempunyai anak-anak kecil ni, bagi diorang tak boleh pakai, itu pun diorang bunuh terus guys. Diorang tak ada nak simpan-simpan. Yang mana boleh pakai je, itu pun maksud dia kalau orang tu boleh memberikan info ataupun membantu Nippon lebih kurang menjadi tali barut, barulah dia akan diberi imuniti ataupun keluarga dia tidak akan disentuh atau diapa-apakan. Kalau kau tak boleh memberi sebarang manfaat ataupun kau ni memang tak boleh pakai, dia memang akan bunuh terus je. So dekat situ aku boleh cakap memang, kalau orang tanya aku lah, bang, kawasan tu ataupun muzium tu keras tak? Tipu kalau aku cakap tak, sebab satu, dia daripada tahun 1930-an dan tempat tu pula menjadi pusat penyiksaan ataupun dah ramai dah orang yang mati. So sekitar muzium tu hampir 90% adalah dalam keadaan asal. Jadi tak salah kalau aku cakap memang banyak silap-silap tempat yang korang berdiri tu. Pernah berpuluh-puluh mayat dah yang terbaring ataupun yang dah kena penggal kat tempat korang berdiri tu. Lagi pula ditinggal 60 tahun sebelum Encik Johari jumpa dan buat tempat tu sebagai muzium. Jadi aku rasa bukan jin je, bapak jin pun dah memang menetap kat situ lah. Dan kalau korang nak tahu kenapa aku yakin tempat tu seperti mana yang orang cakap keras kan, kadang-kadang ada yang pergi kena ganggu apa semua. Semasa Encik Johari jumpa tempat tu, dia ada jumpa beberapa ataupun agak banyak tulang-tulang manusia guys. Tulang-tulang yang orang yang dah mati kat situ, Encik Johari ni jumpa. Cumanya dia kumpulkan tulang-tulang tu untuk ditanamkan di satu tempat yang rahsia.
kiranya tak ada siapa tahu melainkan Encik Johari je tahu. So kalau ada bekas-bekas tulang macam tu kan, kawasan tu kawasan hutan pula, tak heranlah kalau ada beberapa pengunjung ataupun korang sendiri yang mana tak jaga mulut akan terkena gangguan dekat muzium tu guys. Jadi adakah Muzium Pulau Pinang ni berbaloi untuk sesiapa yang tak minat sejarah ke kan, yang tak minat pergi muzium? Adakah berbaloi untuk orang-orang macam ni pergi ke muzium ni? Jawapan dia yes. Sebab aku pun tergolong dalam orang yang macam tu guys. Aku ni tak adalah tak minat sejarah, tetapi aku tak adalah yang macam gila-gila sangat nak pergi muzium ke nak ambil tahu kan. Tetapi muzium perang ni dia lain daripada lain. Korang akan dapat satu vibe yang bukan macam korang pergi muzium lain tau. Dia satu dah lah outdoor, lagi satu hampir 90% ataupun senang cerita aku boleh cakap, korang pergi situ macam mana pihak Jepun ataupun tentera British dulu nampak tempat tu, kita pun nampak benda yang sama. Apa yang diorang experience, kita dapat experience sendiri guys. So memang berbaloi dengan bayaran yang 20 lebih ringgit macam tu, teramat berbaloi. Kawasan dia pun luas, kau boleh tahu sejarah yang aku rasa memang kita pun nak tahu. Lagi-lagi pasal Perang Dunia Kedua yang terjadi dekat Malaysia ni sendiri. Memang teramat susah lah kalau kita tak jumpa muzium lain seperti muzium perang kat Pulau Pinang ni. So apa kata korang kalau pergi ke Pulau Pinang, spend sedikit duit, masukkan dalam list tempat yang wajib korang kunjungi semasa dekat Pulau Pinang. Muzium perang ni bagi aku memang wajib korang pergi. Cumanya korang janganlah pergi tu atas niat korang nak jumpa hantu ke, ataupun yang mana tak nak pergi tu sebab takut ke apa semua. Janganlah sampai tahap macam tu. Sebab bagi aku, walaupun muzium ni termasuk dalam salah satu 10 tempat paling berhantu di Asia, tak ada lah semata-mata korang pergi situ korang akan terkena ke apa. Tak ada. Okey je. Yang paling penting adalah kita kena ambil tahu ataupun kita belajar apa sejarah orang dulu-dulu kan, nenek moyang kita yang dah bersusah payah semasa sebelum merdeka ke apa, semasa perang tu, apa perasaan diorang untuk mempertahankan Malaya ni sendiri, susah payah diorang, penyiasaan yang diorang kena. So itu boleh menaikkan semangat sayangnya kita dekat negara kita sendiri. Dan sebelum aku habiskan kisah ataupun pengalaman aku sepanjang dekat muzium tu, aku just nak cakap kepada korang yang masih belum pergi dan berminat nak pergi, aku just nak pesan satu je lah. Tempat tu merupakan tempat yang agak bersejarah ataupun sejarah, salah satu sejarah yang besar untuk negara kita, especially negeri Pulau Pinang tu kan. War museum macam tu dah punya cantik, korang tak payahlah nak pergi tinggalkan sejarah korang sendiri. Tak ada siapa nak tahu. Kadang aku pergi tu dekat salah satu camp tu ada pula Khalid was here. I love you Natasha. Tak ada siapa nak tahu Khalid was here. Kalau kau ada situ pun tak payah, kau just ambil gambar post lah dekat Instagram. Kau tak payahlah nak pergi tulis kat dinding tu Khalid was here lah, apa semua lah, I love you lah kan. Tak payah. Bagi aku itu dah mencemar ataupun merosakkan lah tempat tu. Dah lah Encik Johari jumpa, kau ingat senang ke? Korang pula pergi nak conteng-conteng dinding tu. Tolonglah jangan merosakkan. Sakit mata lah tengok. So itu sahaja guys yang aku nak kongsikan. Aku harap korang terhibur dan dapat iktibar ataupun info lah serba sedikit. Cumanya kalau korang nak info pasal perang ni, perang dunia pertama ke kedua ke kan, aku cerita sikit je tadi. Korang boleh pergi ke Nas Winchester channel. Aku tinggalkan link dia dekat bawah. Dia ada menceritakan pasal perang. Dia lebih detail lah cerita. So kalau korang suka show your love, show your support kan, pergilah tengok Nas Winchester dan support dia kan. Aku harap korang terhibur lah dengan segala konten yang dia sediakan. So insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Thank you so much. Thank you so much for your support. InsyaAllah kita jumpa lagi guys. Stay safe, stay healthy guys.